Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara Zairul, Ketua Pemuda Kawasan Tambun, pimpinan kawasan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya punya pandangan kita mesti jawab. Sebab dikatakan kepada Tuan Guru Ni Aziz, beliau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat malam ni selain nak menjelaskan bahawa tidak berlaku penghinaan itu, dan yang kedua kita nak menjelaskan apa yang disebutkan oleh Ustaz Kazim ni adalah ada kaitan antara perkara yang disebut oleh Tuan Guru. Saya sudah menonton video ni dan mendapati sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang disebut oleh Tuan Guru dan dibalas oleh Kazim. Satu aspek yang disebut oleh Tuan Guru, aspek kelahiran seorang anak. Tuan Guru kata bahawa Nabi Muhammad lahir sama macam budak mamat di kampung kita. Lalu dijawab oleh Ustaz ni, Nabi lahir saja terus ucap Alhamdulillah dan menghadap kiblat dan bersujud. Nanti kalau tayangkan video tu, tuan-tuan boleh tengok macam mana ucapan balas dari Ustaz Kazim. Kalau dah siap. Ini orang yang manusia nanti kepada satu manusia. Rasulullah SAW adalah jawatan yang dilantik oleh Allah sendiri. Allah sendiri tengok dalam ramai-ramai manusia di muka bumi, entah berapa ribu juta triliun manusia ni, ada seorang atas dunia namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dilantik menjadi nabi bila umur dia 40 tahun. Waktu dia beranak, jadi 40 tahun belum pada nabi ni dia beranak. Bonda dia, mak dia Siti Aminah pun tak tahu anak dia ni akan dilantik menjadi nabi. Jadi para ahli semua nak sebut sebagaimana sebut minggu lepas, kita menyambut maulud nabi ni kerja tak sudah. Jangan berasa bila kita buat maulud nabi dekat selesai masa ada boleh melunjuk terik. Jangan. Kalau Nabi Muhammad waktu dia beranak tu supaya Muhammad lain. Bau kampung kita ada Muhammad, situ ada Muhammad, ada mak, orang Melayu Kelantan panggil mak. Mak anak kita, mak budak kampung kita dengan mak bin Abdullah di tanah Arab tu, waktu dia beranak serupa ya. Yang jadi masalah, yang jadi kita dengan dia berikat rapat ni setelah 40 tahun sama dia. Bila beliau menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbika sampai 30 juzuk dalam masa 23 tahun. Nah, Al-Quran ini dibagi-bagi, diagih-agih 23 tahun. Ketika itulah sejak daripada turun Iqra bismi rabbika sampai al-yawma akmaltu lakum, ketika itulah hubung kait kita dengan dia. Wajib atas kita. Jadi kita nak jelaskannya, mana perkataan Tok Guru tadi tidak ada penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kaedah lahir
sama ada Nabi Muhammad maupun Muhammad maupun Nabi Isa yang istimewa itu, keadaan lahir dia sama, keluar daripada perut seorang ibu. Nabi Muhammad juga adalah manusia. Sifat kemanusiaan tetap ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengatakan Nabi Muhammad makan serta perbuatan yang dibuat oleh semua manusia, maka perkataan itu dikatakan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati? Suatu lagi perkara yang berlaku pada semua manusia. Perkataan itu apakah juga dikatakan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedang Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 144 menyebut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata. Apakah kalau dia mati, au qatilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalau ia mati dan dibunuh, kamu akan kembali kepada murtad. Jadi Al-Quran menggunakan mata, satu perbuatan Allah Ta'ala yang berlaku pada semua manusia, termasuk yang berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas aspek yang pertama disebut oleh Tuan Guru tidak menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta kebenaran untuk menyelesaikan dulu, nanti kita boleh tengok semua sekali. Jadi ada juga dalam ceramah Tok Guru tadi, Tok Guru kata sama macam kanak-kanak lain, sama macam kanak-kanak lain. Tok Guru menyentuh hal ini yang berkaitan dengan kaedah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyatakan bahawa ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bahawa anak yang dilahirkan itu akan menjadi seorang nabi dan rasul. Kita lahirkan, makcik-makcik lahirkan anak, tak tahu apa nak jadi pada anak ni. Kita dapat anak, tuan-tuan dapat anak, tak tahu nak jadi apa. Itu satu sunnah, belum tahu lagi. Sedangkan dalam konteks jawapan balas daripada ustaz tu, dia kata mana ada kanak-kanak yang sama dengan Nabi. Jadi ini nampak jauh sangat perbandingan yang dibuat oleh, saya namakan Ustaz Lone Ranger. Jadi Ustaz Lone Ranger ni jauh benar perbandingan dibuat. Tok Guru menyatakan bahawa ibu Nabi pun tak tahu bahawa anak yang dilahirkan itu nak jadi seorang Nabi dan Rasul yang agung. Tak tahu. Apakah salah menyatakan tak tahu itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenyataan Tuan Guru sangat jelas. Tuan Guru ni Aziz sekali lagi tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan mana-mana kanak-kanak. Cuma dalam ceramahnya Tuan Guru ni Aziz hanya menyatakan bahawa ibunya Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui bahawa anak yang dilahirkan itu adalah seorang Nabi dan Rasul yang agung.
kita baru tengok sebelah iaitu Tok Guru Ni Aziz. Nanti kalau sebelah lagi mungkin tuan-tuan pun naik hot juga. Ini mursyidul am kita. Takkan dia melakukan kesalahan, kita wajib pertahan. Ini pemimpin nombor 1 dalam PAS. Mana boleh dihina apa itu. Bidang yang ketiga ialah yang disebut oleh Tok Guru Ni Aziz, ialah Maulidur Rasul. Kerja nyambut Maulid Rasul, kata Tok Guru Ni Aziz, ini kerja tak sudah. Ustaz Lorenja kata, kalau ada orang sebut tak payah sambut Maulid Rasul, tuan-tuan jentik telinga dia. Kita nak buat perbandingan antara Ustaz Lorenja dengan Tok Guru Ni Aziz. Jauh lah langit dengan bumi. Tok Guru Ni Aziz mengatakan bahawa sambutan Maulidur Rasul adalah kerja yang tak sudah. Bermakna perkara ini tiada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulud ni tuan-tuan makna hari lahir. Pada hari lahir Nabi, Nabi tak ada membawa apa-apa lagi. Dia seorang kanak-kanak yang baru keluar daripada perut ibunya. Tersebab kaedah yang ditetapkan oleh Islam, hendaklah berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para imam Khalifah Ar-Rashidun, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Ini disebut oleh Nabi dalam satu hadis, fa'alaihi bi sunnati, maka hendaklah kamu dengan sunnah aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan semua perbuatan khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini rujukan dalam kitab Mustika Hadis, hadis nombor 5, muka surat 30, jilid Muqaddimah, cetakan Jabatan Perdana Menteri Mesir. Jadi jelas, kalau dalam konteks maulid yang disentuh Nabi, satu hadis yang masyhur, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu saja. Ni bak hari jadi, sambut hari jadi ni kemudian dah tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan asas fitrah. Hatta kat tu. Dan kalau kita tengok dalam sejarah Islam, sambutan Maulid Rasul ini dibuat oleh satu kerajaan Fatimiyah di Mesir. Ini pada abad yang ke-4 Hijrah. Maknanya 400 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. 400 tahun lepas itu baru datang sambutan Maulid Rasul. Kerajaan Fatimiyah ini asas mazhabnya ialah mazhab Syiah. Memang dalam konteks sambutan-sambutan ini banyak datangnya daripada Syiah. Sama juga tuan-tuan, kalau kita tengok bacaan Yasin 3 kali pada malam nisfu Sa'ban, ini juga adalah berlaku pada tahun keempat, abad keempat Hijriah. Kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Ini juga hadis yang tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis jilid nombor 3, bab nisfu Sa'ban, cetakan Jabatan Perdana Menteri. Malam itu berlaku dialog antara Nabi dengan Sayyidatina Aisyah.
Maknanya malam itu yang datang ibadat baca Yasin ni kemudiannya itu berlaku setelah abad keempat tahun Hijriah, yang 400 tahun setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam konteks hari ini, Maulid Rasul yang disambut itu ialah nak menceritakan pengkisahan Nabi. Dan ini yang disebut oleh Tugun Aziz Kerja Tak Sudah. Pasal Maulid ni hari lahir Nabi yang belum ada apa-apa lagi, baru keluar daripada perut seorang ibu. Maka tiada asas sunnah. Sayyidina Abu Bakar tak buat. Menyambut hari Nabi mati pun Sayyidina Abu Bakar tak buat. Sayyidina Umar tak buat. Sayyidina Osman tak buat. Sayyidina Ali tak buat. Ini 4 sahabat besar yang Nabi sendiri bagi jaminan bahawa mengikuti perbuatan-perbuatan mereka itu sama macam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiada asas sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, termasuk para sahabat yang besar dan utama. Ada juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh seluruh imam hadis tentang amalan menyambut Maulid Rasul. Sama ada Bukhari, sama ada Muslim, sama ada Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tidak ada hadis yang sahih. Dalam konteks dunia Melayu, menyambut Maulid Rasul dalam konteks negara Arab, ini tiada asas sunnah. Dalam konteks budaya Melayu, hanya sekadar membuat penceritaan-penceritaan, bukan sampai suatu kewajipan berdasarkan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang nyambut, ada yang tak nyambut, kan? Kalau dia satu sunnah, patut sambut semua. Baru satu sunnah. Macam tarawih, kan, semua buat. Ini satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Ustaz Lone Ranger sangat dangkal dan tiada asas daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada hadis yang sahih, sila kemukakan. Ini perbincangan panjang dibuat, bukan sekarang. Siapakah perawinya, sanad yang sahih atau tidak, hadis mutawatir atau dhaif. Ini konteks masalah hadis, ilmu hadis. Kalau ada hadis, sila. Kalau tiada, maka tindakan Ustaz Ranger yang menyuruh menjentik telinga mereka yang mengacaukan sambutan Maulid Rasul tiada adalah suatu tindakan yang sangat keterlaluan. Apakah ini bentuk tindakan seorang ustaz yang diberikan tempat dalam masyarakat? Sedangkan Al-Quran jelas. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaulah ada tak betul, bukan jawab dalam media yang seperti ini, tetapi hendaklah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan elok. Ini kaedah dalam konteks dakwah. Dan dalam konteks kita,
mesti kita lawan tuduhan. Tak boleh kita biar begitu saja. Dan tuduhan ini sangat liar, tidak bertanggungjawab, disampaikan oleh satu ustaz. Patutnya ceramah Tugu Ni Aziz tak perlu jawab, benar dah perkataannya ni. Tapi oleh kerana ada budaya nak jawab, bila nak jawab nampak lompong ya. Ustaz Lorenja sedia mempertahankan tubuh Nabi, tapi tidak bersedia mempertahankan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati sebagai seorang ketua negara yang menegakkan politik Islam, menegakkan pemerintahan Islam, menegakkan hukum hudud dan kisah. Apakah hanya dengan mempertahankan tubuh Nabi, mengatakan orang lain menghina Nabi, ini suatu tindakan yang tepat dalam konteks menghayati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru itu, tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita melihat dan menerangkan. Sebab orang yang tengok internet ini, hampir semua orang melihat kepada video yang ditayangkan, hampir semua. Dan mesti kita jawab. Selain daripada ceramah ni, ada ucapan Ketua Pemuda untuk menjawab persoalan ini, supaya akhirnya masyarakat jelas bahawa yang disebut oleh Tuan Guru Ni Aziz ini adalah tidak bertentangan dengan sama ada menghina sunnah Nabi atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tak ada kaitan. Ramai orang sedang menunggu jawapan daripada pimpinan PAS terhadap video yang tidak bertanggungjawab ini. Kadang-kadang orang tak faham lorak Kelantan, tu pun orang ambil kesempatan juga buat penghinaan kepada Nabi sallallahu, buat penghinaan kepada Tuan Guru Ni Aziz Mursyidul Ampas. Dalam pengalaman kita ke Kemboja, Raja Sihanouk pun sambut Maulid Rasul. Kalau nak tengok konteks Maulid Rasul lah, dia buat ceramah dalam istana ni. Jadi maknanya kalau disebut oleh Tugu Ni Aziz kerja ni tak habis, benarlah. Kerja ni memang dibuat oleh semua orang nak tunjuk bahawa mereka itu kononnya bersama dengan umat Islam. Sihanouk kekal dengan budanya, walaupun dia buat sambutan Maulid Rasul dalam konteks tiap-tiap tahun dibuat di istana. Sama juga dengan Ustaz Lorenja, siap dia mempertahankan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bersedia untuk mendokong perjuangan Nabi menegakkan hukum Allah, hudud dan kisah. Tidak bersedia untuk berceramah topik-topik yang kritikal, bersedia hanya topik-topik yang famous, yang tidak menyentuh mana-mana pihak dalam masyarakat. Oleh demikian, saya anggap usaha yang kita buat ni sangat bermakna, dan mudah-mudahan menjadi saksi depan Tuhan bahawa kita benar mempertahankan pimpinan kita, macam mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talzamu bi jama'atil muslimin, hendaklah kamu dengan jamaah Islam, wa imamahum, dan para pemimpin mereka. Kita pertahankan hari ini Tuan Guru Ni Aziz, mudah-mudahan dialah memimpin kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, dan saya sangat menjangkakan bahawa jawapan ini mendapat serangan balik daripada Ustaz Lorenja. Pastilah
dah pasti. Kita pun nak publish media ni ke lancar ke YouTube juga, jadi mesti dapat serangan balas. Tapi cukuplah sekadar ini untuk kita pertahan pimpinan utama kita, Tok Guru Ni Aziz, Mursyidul Am Parti Islam se-Malaysia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.